Hello everyone, how are you? Hopefully you guys doing fine and doing good at home. So hari ini merupakan lesson yang kedua untuk Maths. So masih lagi dalam bab pengamiran. So hari ini saya akan terangkan tentang jenis kamiran yang kedua iaitu kamiran tentu. Kalau sebelum ini saya telah bincangkan tentang kamiran tak tentu kan. So hari ini saya akan terangkan jenis kamiran yang kedua iaitu kamiran tentu. Okey, so apa sebenarnya kamiran tentu ni? Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, so mau buat dulu dia punya introduction. Okey, untuk kamiran tentu ni. Okey, untuk kamiran tentu ni, kamu kena tahu dulu dia punya bentuk. Macam mana bentuk kamiran tentu ni. Okey, kalau kamir, wajib ada simbol kamir. Okey, so kalau dalam kamiran tentu ni, okay, dia punya bentuk adalah B dan ada A dan Fx dx. Okay, ini adalah bentuk untuk kamiran tentu. Apa sebenarnya A dan B ni? A dan B ni adalah skala atau julat. Dan Fx ni merupakan persamaan yang kamu mau kamir. Dan dx ini sudah tentu persamaan itu akan bertukar menjadi satu persamaan dalam ungkapan X. Okey, so ini adalah bentuk kamiran tentu. So untuk lebih senang faham, saya terangkan dulu dia punya contoh supaya kamu lebih nampak. Okey, contoh satu. Contoh satu, okey, katakanlah kamu mau kamirkan persamaan 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 5 dx. Dan kalau kamu tengok di sini, ini adalah ini merupakan kamiran tentu. Kenapa? Sebab dia mempunyai skala daripada negatif 1 hingga kosong. Okey, so sekarang bila kita mau kamir, okey, kita kamirkan sesudah. Dan ini merupakan gabungan, ada operasi tolak dengan tambah. Okey, so bila kita kamir, simbol kamir dengan dx akan hilang. So kita abaikan dulu itu skala dia. So macam kamiran tertentu kan. So kita kamirkan dulu, kita asingkan satu-satu. Kita tengok dulu, kita kamirkan 3x, baru kita kamirkan 2x, baru kita kamirkan 5. Okey, so bila kamir, simbol kamir dengan dx akan hilang. So kita kamirkan dulu 3x kuasa 2. Okey, so dia melibatkan pekali. So pekali itu kamu abaikan dia. So kamu just kamirkan x kuasa 2. Bila kamir, kuasa bertambah 1 dan kuasa dibawa ke bawah. Okey, so tulis balik itu 3. So x kuasa 2. So kuasa bertambah 1 jadi x kuasa 3 per 3. Okey, kita sudah kamirkan 3x kuasa 2. So sekarang ini dia melibatkan operasi tolak. So tulis sana tolak. Jadi kita kamirkan 2x. So ada pekali 2an. So 2 tu kamu kasih abai. So kamu kamirkan x. So bila x maksudnya x kuasa 1. So bila kamir, kuasa bertambah 1 dan kuasa dibawa ke bawah. Jadi 2, tulis balik 2, x kuasa 2. Kenapa 2? Sebab kuasa bertambah 1 dan kuasa dibawa ke bawah. Okey, so kita kamirkan 5 dan ada operasi tambah. So tulis tambah. So 5 maksudnya nombor kan. So bila kita kamirkan, dia akan menjadi 5x. Okey, so untuk kamiran tentu, kita tidak perlu tambah C. Kenapa? Sebab dia adalah kamiran tentu. So bila kamiran tentu tidak payah tambah C. Jadi sekarang ini, barulah kita masukkan itu skala dia. Kosong negatif 1. So tutup kurungan dan kosong negatif 1. Okey.
So, bila kita sudah kamirkan, maksudnya di sini kita gantikan X itu dengan nilai skala yang pertama, yaitu 0. So, bila ganti seperti biasa, kurungan, gantikan X sebagai 0. Oke, kalau kita tengok di sini, apa yang kita boleh kasih hapus? So, di sini ada 3 kita boleh hapuskan. So, 2. Jadi nanti dia akan jadi X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tambah 5X. So, letak balik itu skala 0, negatif 1. Sorry. Okey, macam itu. Okey, jadi sekarang macam saya cakap tadi, kita gantikan X itu dengan skala yang pertama, iaitu 0. So, 0 kuasa 3 tolak 0 kuasa 2 tambah 5 darab 0. Okey, tutup kurungan. Dan sekarang ini kita gantikan skala yang kedua, iaitu negatif 1. So, bila kita mau gantikan dengan skala yang kedua, yang di tengah-tengah ni wajib tolak. So, wajib tolak. Dan buka kurungan. Okey. So, negatif 1 kasih kuasa 3. So, tolak. Gantikan X negatif 1 kuasa 2 tambah 5 darab negatif 1. So, barulah kita tutup kurungan. Okey, kalau kita tengok di sini, nilai ini berapa? Nilai ini 0 kuasa 3, 0. Tolak 0 kuasa 2, 0. Tambah 5 darab 0, so 0. So, nilai dalam kurungan yang pertama ini adalah 0. So, untuk kurungan yang kedua, di sini wajib tolak. Jadi, yang ini negatif 1 kuasa 3, negatif 1. So, tolak. Negatif 1 kuasa 2, dia akan jadi positif. So, darab 1. So, ini jadi negatif 5 darab negatif 1. So, dia akan jadi negatif 5. So, sekarang ini 0 tolak. Okey, kita selesaikan dulu dalam kurungan. Dia akan jadi negatif 1, negatif 1, negatif 5. Okey, so oleh itu 0 tolak. So, dalam kurungan dia akan jadi negatif 7. So, 0, negatif, tambah 7. So, akhirnya jawapannya adalah 7. So, maksudnya untuk kamiran tentu ni, kamu boleh dapat nilai akhir. Sebab kamu menggunakan skala, dan daripada skala ini, kamu gantikan nilai X, iaitu 0 dan negatif 1. Dan bila kamu ganti, kamu dapat jawapannya adalah 7. So, inilah jawapannya 7. So, itu adalah kamiran tentu. Dia melibatkan skala. Okey. So, contoh yang kedua. Okey, contoh 2. Okey, contoh 2. So, kalau kita tengok, maksudnya ini selesaikan. Selesaikan. So, kalau kamu tengok, ini adalah kamiran tentu. Kenapa? Sebab dia melibatkan skala daripada 0 hingga 2. So, selesaikan maksudnya kamu kena dapatkan nilai akhir dia. Apa nilai akhir dia? So, sekarang ini step 1 dia adalah kita kena kamir. Bila kamir, nilai simbol
kamir dengan dx akan hilang. Okey, so kita kamirkan. Abaikan dulu itu skala dia. Kita kamirkan 2x tambah 1 kuasa 3. Okey, so bila kita kamir, okey, sedia melibatkan kurungan. Ini adalah, kalau yang sebelum ini adalah situasi yang keberapa? Situasi yang ke-5, sebab dia melibatkan kurungan dan kuasa. Okey, so sekarang ini bila kita kamir, kuasa bertambah 1. 2x tambah 1, 3 tambah 1 kuasa 4, dan kuasa dibawa ke bawah. Dan seterusnya kita darab dengan perkali x iaitu 2. Okey, seterusnya barulah kita letak kurungan dan letak dia punya skala atau julat 2, 0. Okey, so kita boleh kasih ringkas dia. 2x tambah 1 kuasa 4 per 2 darab 4, 8. 2, 0. Okey. So, sekarang ini, langkah seterusnya adalah menggantikan nilai x itu dengan skala yang pertama, iaitu 2. So, kurungan 2 darab 2 tambah 1 kuasa 4 per 8. Okey, tutup kurungan. Dan bila kita mau gantikan x dengan nilai yang kedua, iaitu 0, so di sini wajib tolak, wajib. So, buka kurungan. Okey, gantikan x sebagai 0 tambah 1 kuasa 4 per 8. So, tutup kurungan. Okey. Jadi sekarang ini kita selesaikan dulu dalam kurungan yang pertama. Okey, kurungan yang pertama di situ. Okey, so 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Okey, so 5 kuasa 4. So kita tekan kalkulator. 5 kuasa 4. So kita dapat 625 per 8. Okey, tolak. So kita gantikan nilai, kita selesaikan dalam kurungan yang kedua. So 2 darab 0, 0 tambah 1, 1 kuasa 4, dia jadi 1 per 8. Okey, so tutup kurungan. So negatif, positif, negatif. So 625 per 8 tolak 1 per 8. So kita dapat 625 tolak 1 dapat 624 per 8. So kita tekan calculator, you will get bahagi 8. So kamu dapat 78. Okay, so ini adalah contoh penyelesaian dia. Okay, so itu adalah introduction dia untuk kamiran tentu. Okay, so kalau kita terokai kamiran tentu ni sebenarnya ada 5 basic rules yang kamu kena tahu. 5 basic rules yang kamu kena tahu. Ini adalah 5 basic rules dia. Okay. Kalau kamu tengok rules yang pertama atau syarat yang pertama, kalau dia punya skala adalah sama, maksudnya daripada A ke A, 1, 1, contohnya lah 1, 1, fx, so nilainya akan jadi 0. Okay. So contohnya, kalau kita mau kamirkan, di sini ada perkali K
adalah pemalar, contohnya pekali. So, kita boleh bawa keluar itu pekali keluar. So, macam itu. Okay. So, yang C ni, katakanlah skala dia daripada A ke B dan kita kasih terbalik dia. So, nilainya akan menjadi negatif. Dan kalau kamu tengok D melibatkan tambah, contohnya dia punya skala ni AB dan BC. Okey, dia berkesinambungan. So kamu boleh gabungkan terus, maksudnya dia akan jadi AC FX dx. Okey. So kalau melibatkan hasil tambah di antara dua persamaan fx dengan gx, so kamu boleh pisahkan dia. Okey, pisahkan dia, BA fx tambah BA gx dx. Okey. So ini adalah 5 rules dia. So saya mau kamu salin ya supaya kamu tahu bila mau guna. So saya akan tunjukkan dia punya situasi lah. Ada 5 situasi yang melibatkan contoh supaya kamu lebih nampak. Okey. Okey, contoh dia. Contohnya diberi kamiran 73fx dx adalah sama dengan 5. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey. So contohnya yang A itu. Kita tengok dulu A. Kalau kita tengok A, 73 kamiran 736fx dx. Okey, berapa nilainya? Okey, kalau kamu tengok di sini daripada 5 basic rules itu, dia syarat yang keberapa? So tentu dia adalah yang ke B kan, kita boleh guna peraturan yang B itu. Maksudnya sebab dia adalah 6fx, so 6 tu kamu boleh bawa keluar. Okey. So cara penyelesaian dia untuk soalan yang A tu soalan A. Soalan A, sebab kamu sudah tahu kamiran 73fx dx sama dengan 5. Okey. So untuk yang A, kamiran 736fx dx. Okey, sebab 6 itu adalah perkali, jadi kamu boleh bawa keluar. 6 kamiran 73fx dx. Okey, sebab kamu sudah tahu daripada soalan, kamiran 73fx dx adalah sama dengan 5. Macam mana kamu tahu? Sebab daripada soalan. So ini adalah 5. So jawapannya adalah 6 darab 5 je lah. So jawapannya berapa? Jawapannya adalah 30. Okey. Senang kan? Itu adalah soalan yang pertama. Cuba tengok soalan yang B. Okey, soalan B. Soalan B di situ adalah dia suruh cari kamiran 73 3 tolak fx dx. Okey. Kalau kamu tengok soalan B ni, daripada 5 basic rules, 5 basic rules, mana satu yang kamu boleh guna? Okey. So, kamu boleh guna yang E. Sebab dia melibatkan dua persamaan. Kamu boleh pisahkan dia. Okey. So, bila kita pisahkan dia, kamu akan dapat 733 dx. Okey. So, tolak. Kenapa tolak? So, dia tolak. So, 73 fx dx. Okey.
Dan nilai 73fx dx ni, kamu sudah tahu nilainya adalah 5. Okey, macam mana kamu tahu 5 daripada soalan? Okey, so sekarang ini kamu abaikan yang ini sebab kamu sudah tahu, jadi kamu just kamirkan ini macam biasa. Okey, so bila kita kamir, maksudnya kita kamirkan nombor pemalar. Bila kamir, simbol kamir dengan dx akan hilang. Okey, so bila kita kamir, dia akan jadi 3x. So macam biasa, 7, 3 tolak 5. Okey, so daripada sini kita gantikan x itu dengan 7. So 3 darab 7 tolak, kan sini wajib tolak. Okey, so gantikan nilai yang kedua 3. So 3 darab 3. So tolak 5. Okey, daripada sini kita dapat 3 darab 7 21. 3 darab 3 9 tolak 5. So daripada sini 21 tolak 9 kamu dapat 12. 12 tolak 5 dapat berapa? 7. Okay, betul kah? 1 tolak 9 tolak 5. So you will get 7. Okay, so itu adalah untuk soalan B. Sekarang ini cuba kita tengok soalan C. Okay, soalan C. Kita tengok dia punya skala menjadi 3 to 7. Dia kasih terbalik itu dia punya julat. So daripada situasi tadi, 5 basic rules, which one you will choose? Obviously yang C. So bila kita kasih terbalik, kita sudah tahu kamiran 7 3fx dx adalah 5. So bila kita kasih terbalik, okay, so contohnya untuk C ya, C adalah kamiran 3 7 2fx dx. Okay, daripada soalan kita sudah tahu kamiran 7 3fx dx adalah sama dengan 5. So kalau kita kasih terbalik ini skala berdasarkan 5 basic rules tadi, 37fx dx dia akan menjadi negatif 5. Why menjadi negatif 5? Sebab itu adalah rules dia. Kalau kita kasih terbalik dia punya skala atau julat dia akan menjadi negatif number. Okay, so berbalik kepada soalan ini. Okay, so kalau kita mau cari 372fx dx, so 2 ni kita boleh bawa dia keluar. So dia akan jadi 2 kamiran 37fx dx. Okay, dan nilai ini kamu tahu dia adalah negatif 5. So oleh itu 2 darab negatif 5 kamu dapat negatif 10. Okay, itulah jawapan dia. Okay, so kita tengok situasi yang seterusnya. D. Okay, mungkin dia panjang lah, kamu terpisah. Okay. So kita tengok dia punya hasil tambah soalan dia. Semua fx, fx, fx. Okay, dan kita tengok dia punya julat. Adakah dia punya julat ini bersambung? 3, 4, 4, 5, daripada 5, 7. Okay. So maksudnya, kalau dia bersambung, kita just gabungkan dia menjadi satu daripada 3 dan 7. Sebab daripada basic rules tadi, 5 basic rules.
Oke, kalau dia punya julat itu bersambung AB, BC, kita boleh kasih gabung dia, ambil daripada yang awal dan dia berakhir. Oke, so kalau kita tengok di sini, oke, wajib dia punya operasi sama. Kalau kita tengok di sini operasinya sama, tambah, tambah. Oke, so dia punya skala ni bersambung 3, 4, 4, 5, 5, 7. Jadi kita boleh gabungkan dia, ambil dia bermula dan ambil dia berakhir. So untuk soalan D, cara penyelesaian dia 4, 3 fx dx tambah 5, 4 fx dx tambah 7, 5 fx dx. So ini bila kita gabungkan dia, ambil dia bermula 3 dan dia berakhir 7 fx dx. So ini jawapannya adalah berapa? Obviously daripada soalan tadi, 7, 3 fx dx adalah sama dengan 5. Oke, nampak kan? Oke. 5. Senang. Oke, soalan yang terakhir. Last questions for this example. Oke. So kalau kita tengok di sini, dia ada bahagi. Oke. So sekarang ni untuk soalan I ni kita boleh pecahkan dia. I ya. Oke. I. Maksudnya dia boleh jadi macam ni. 7, 3 fx per 2 tambah kamiran 7 per 3, 7 per 2 dx. Oke, kalau yang ini maksudnya daripada 5 basic rules, dia adalah yang I. Kita pecahkan dia menjadi 2. Oke. So untuk I ni, kalau kita tengok per 2. Sebab yang per 2 ni, kita boleh bawa dia keluar sedia adalah perkali. Oke, kita buat satu-satu dulu. So bila kita bawa keluar yang ini ya, dia akan jadi 1 per 2 kamiran 7, 3 fx. Oke. Kenapa dia 1 per 2? Sedia per 2. Boleh bawa keluar dia jadi 1 per 2. Oke. So tambah. Oke, yang ini kita kamirkan macam biasa. Sebab dia adalah nombor 7 per 2. So bila kita kamirkan dia, simbol kamir dengan dx akan hilang. So apa yang wujud? Akan wujud x di sana. 7, 3. Oke. So daripada sini 1 per 2 dan kamu sudah tahu 7, 3 fx dx itu dx nilainya adalah 5. So darab 5 tambah so untuk cari nilai ini kita gantikan x itu dengan 7. 7 per 2 darab 7 tutup kurungan. Oke. So di sini wajib tolak 7 per 2 darab 3. Oke. Jadi kita selesaikan di sini 5 per 2 tambah 49 per 2. Sebab 7 darab 7 49. So tolak 21 per 2. So kita just tekan calculator. 5 tolak
49 tolak 21. So you will get 33 per 2. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, dapat kan? Okay, so itu adalah contoh 1. Okay, seterusnya, okay, saya akan tunjukkan contoh yang kedua. Cari nilai pemalar M jika kamiran 2, 1, 4X tambah M di X sama dengan 1. Oke, kita mau cari nilai M itu berapa sama dengan 1. Oke, so untuk kalau kamu nampak jenis soalan macam ni, apa yang kamu terfikir terus? Obviously, kamu kena kamirkan 4X tambah M ini. Oke, so bila kita kamir, macam biasa, kita kamirkan satu-satu. Dan ini adalah kamiran tentu. Kenapa kamiran tentu? Sebab dia tidak melibatkan julat. So, bila kita kamir, apa yang hilang? Simbol S, simbol kamir dengan dx akan hilang. So, kita kamirkan 4X satu-satu dan barulah kita kamirkan M. M itu adalah pemalar. Dia boleh jadi apa-apa nombor. So, bila kamir 4X, so dia akan jadi kuasa bertambah 1. Kita abaikan itu 4, so kita kamirkan X sahaja. Oke, so kamir. Oke, kita kamir. 4 tulis. Dan X itu maksudnya kuasa 1, jadi X kuasa 2 per 2. Oke, so kamirkan M, dia jadi apa? Dia jadi MX. Oke, sebab M itu adalah nombor. So, adakah tambah C? Tidak perlu. So, ini adalah kamiran tentu. Dan tutup kurungan. Oke, 2, 1. Dan nilai ini sama dengan 1. Oke, so daripada sini apa yang kamu nampak, kamu boleh hapuskan ini. 2 kali 1, 2 kali 2. So, maksudnya dia adalah 2X kuasa 2 tambah MX. Oke, 21 sama dengan 1. Oke, jadi sekarang ini kita gantikan X itu dengan nilai yang pertama 2. 2 kuasa 2 tambah M darab 2. Oke, so di sini wajib apa? Wajib tolak. Oke, gantikan nilai X yang kedua yaitu 1. Jadi 2 darab 1 kuasa 2 tambah M darab 1. Dan nilai ini sama dengan 1. Oke, so daripada sini kita cari dulu, kita kasih ringkas. Kita kasih ringkas nilai setiap kurungan. So daripada sini 2 kuasa 2, 4 darab 2, 8. So 8 tambah 2M. Tolak 1 kuasa 2, 1 darab 2, 2. Oke, 2 tambah M darab 1M sama dengan 1. Oke, so kita kasih ringkas dia. 8 tambah 2M. Oke, darab masuk itu negatif ke dalam kurungan. So, negatif 2 tolak M. Dan nilainya sama dengan 1. So, kita kasih ringkas persamaan ini. 8 tolak 2, 6. Oke, hapus. 2M tolak M jadi tambah M. Sama dengan 1.
Jadikan M tunggal. Okey, 1 bawa 6 ke sebelah kanan dia jadi tolak 6. So, M sama dengan negatif 5. Okey, inilah jawapannya. Okey, kita tengok di sini untuk contoh 3. Okey, contoh 3 diberi 30 fx dx sama dengan Q dan 30 2x tambah pfx dx sama dengan 18. Okey, skor daripada kamir ini dia suruh ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey. So maksudnya di sini untuk kamiran 2x tambah pfx sama dx sama dengan 18 ini, okey, dia mau ungkapkan nanti jawapannya adalah P dalam sebutan Q. Okey, kalau kamu tengok di sini, ini daripada 5 basic rules tadi ya. Maksudnya kamu kena pisahkan dia sebab dia sudah bagi ini. Dia sudah bagi ini. Okey, so kamu kena pisahkan inilah. Okey. So bila kamu pisah, dia akan jadi kamiran 302x dx tambah kamiran 30 pfx dx sama dengan 18. Okey, so kalau kamu tengok di sini, okey, kita abaikan dulu ini ya. Kita abaikan dulu ni. Kita tengok di sini sebab ini adalah pfx. Sebab dia bagi di sini 30 fx dx sama dengan Q. Jadi kita bawa P. P itu adalah perkali. Sebab P itu adalah pemalar. Jadi kita bawa dia keluar. So dia akan jadi sini tambah P 30 fx dx. Okey, dan nilai ini sama dengan 18. Okey. So barulah kita tengok ini ya. So dan kita tahu yang ini daripada soalan dia adalah sama dengan Q. Sama dengan Q. Okey. So, kita sudah selesaikan yang di sebelah kanan. So, kita tengok yang ini. Okey, ini seperti biasa. Kita kamirkan 2x. Seperti biasa 2x ada perkali 2. Jadi kita abaikan tu 2. So, kita just kamirkan x. X maksudnya kuasa 1. So, bila kamir, simbol kamir dengan dx akan hilang. So, dia akan jadi 2x kuasa 2 per 2. Okey. So, tutup kurungan dan letak dia punya skala 30. So, tutup, potong. So, dia akan jadi x kuasa 2. Jadi, kita gantikan dengan skala dia. Jadi, x yang pertama iaitu 3 kuasa 2. Okey, so tolak 0 kuasa 2. Okey, dan ini tadi P, Q, P darab Q, so P, Q. Dan nilai ini sama dengan 18. Okey, so 3 kuasa 2, So 3 kuasa 2 adalah 9. Tolak 0 tambah PQ sama dengan 18. Okey, yang PQ ni kita jadikan perkara rumus. Kita bawa 9 ke sebelah kanan. So, dia akan jadi tolak. So, PQ adalah sama dengan 18 tolak 9. So, oleh itu PQ sama dengan 9. Okey, so sekarang soalan dia minta ungkapkan P dalam sebutan Q. Maksudnya P sebagai perkara rumus.
So oleh itu P sama dengan 9 per Q. Okay, so P dalam sebutan Q. Okay. So saya sudah bagi 3 contoh tadi. So itu adalah merupakan contoh soalan yang biasanya ditanya dalam kamiran tentu. So hopefully you guys faham contoh-contoh yang saya bagi. So secara rumusan dia, untuk kamiran tentu ni ada kamiran tentu ni dia melibatkan skala. So bila kamir tidak payah letak C. Sebaliknya kita letakkan dia punya skala di tepi. Okey, dan kamu kena perlu tahu 5 basic rules ini. 5 basic rules. So 5 basic rules ni kamu aplikasikan untuk menyelesaikan soalan-soalan. Okay, saya sudah bagi kamu 3 contoh. Hopefully kamu nampak bagaimana menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan kamiran tentu. Okay, so hopefully you guys understand about today's lesson. And